Okey, Assalamualaikum. Kembali kita video yang seterusnya ya. Tadi video tadi terputus ya. Saya minta maaf dan ini adalah sambungannya. Baik. Pada tahun 2010 tu, pada tahun 2010 dan kita dah bincang tadi bahawa tahun 2009 didapati bahawa berlaku peningkatan dalam penawaran wang M1 tetapi pertumbuhan ekonominya merosot kan, pertumbuhan ekonominya merosot. Jadi bila pertumbuhan ekonomi merosot, ia adalah tidak selaras ya. Ia adalah tidak selaras dengan ni ya. Keadaan tersebut tidak selaras ya. Tidak selaras dengan teori keutamaan kecairan Keynes. Sebab apa? Bagi Keynes, berlaku pertambahan dalam penawaran wang akan menyebabkan berlaku pertumbuhan ekonomi. Tetapi maknanya apa yang dapatan ini menunjukkan ia tidak selaras dengan teori Keynes. Tetapi untuk tahun 2010 keadaan tersebut adalah selaras dengan teori keutamaan Keynes. Sebab apa? Pada tahun 2010 berlaku pertambahan penawaran wang iaitu positif. Positiflah kalau kadar pertumbuhan yang positif tu maknanya berlaku pertambahan penawaran wang lah. Dan pada masa yang sama pada tahun 2010 juga berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi ya, iaitu nilai pertumbuhan ekonomi yang positif. Maka keadaan tersebut adalah selaras dengan teori keutamaan Keynes. Okey. Baik. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 29 ya, soalan nombor 29. Soalan nombor 29 iaitu soalan berkaitan dengan ini ya, soalannya jadual menunjukkan sebuah subsektor, sumbangan subsektor ekonomi kepada keluaran negara kasar Malaysia 2009 hingga 2011. Ini adalah data pendapatan negara mengikut kaedah keluaran ya, mengikut kaedah keluaran. Jadi kalau mengikut kaedah keluaran, kamu kena asingkan sektor pertama ya, sektor pertama yang terdiri daripada ini sektor pertama, pembuatan dan pembinaan itu sektor kedua, perkhidmatan itu sektor ketiga ya. Baik, so apakah maksud perubahan struktur ekonomi? Dan diminta kamu hitung sumbangan setiap sektor untuk soalan B. Manakala C pula berdasarkan jawapan B, adakah berlaku perubahan struktur ekonomi dan mengapa, serta soalan 2 sektor yang manakah memberi sumbangan terbesar pada keadaan K dan mengapa. Okey, kita lihat jawapannya. Alright. Yang pertama, apakah perubahan struktur ekonomi kan? Apakah perubahan struktur ekonomi? Perubahan struktur ekonomi merujuk kepada suatu keadaan yang menunjukkan perubahan peratus merujuk kepada perubahan peratus sumbangan sesuatu. Peratus sumbangan ya, peratus sumbangan. Maksudnya sumbangan mana yang lebih besar kan? Peratus sumbangan suatu kegiatan ekonomi daripada peratus yang lebih kecil kepada peratus yang lebih besar. Yang ini yang ramai pelajar tidak nyatakan dalam jawapan, iaitu daripada peratus yang lebih kecil kepada peratus yang lebih besar. Sekiranya berlaku sumbangan yang meningkat peratus yang lebih kecil kepada peratus yang lebih besar, itu menunjukkan berlaku perubahan struktur ekonomi. Tetapi kalau sumbangan peratus dia itu tidak semakin besar ataupun tidak semakin besar ataupun just sama je, tak banyak beza, 30%, 31, 29 kan. Itu maknanya tidak berlaku perubahan struktur ekonomi. Ya, itu tidak berlaku. Tetapi soalan tanya, apakah perubahan struktur? Dia tanya, apakah perubahan struktur? So, bila apakah perubahan struktur, mesti dinyatakan perubahan peratus daripada kecil kepada besar, yang menunjukkan berlaku perubahan struktur ekonomi. Kan? Atau sebaliknya itu bermaksud
peratus yang lebih besar kepada peratus yang lebih kecil. Itu pun juga menunjukkan perubahan struktur ekonomi. Contohnya, kan dulu yang banyak menyumbang kepada KDNK negara ialah sektor pertama, sektor pertanian, kan, sektor pertanian, perikanan dan sebagainya tu kan. Itu yang banyak menyumbang kepada sektor KDNK negara. Tapi sekarang sumbangan sektor pertama semakin menurun, kan, semakin menurun. So berlakulah perubahan struktur ekonomi dalam negara, kan, iaitu kita boleh simpulkan bahawa sektor pertama bukan lagi penyumbang utama kepada KDNK negara, kan. Itu adalah maksud perubahan struktur ekonomi. Okey. Baik. Okey, untuk soalan seterusnya pula ialah soalan yang kedua ya, soalan kedua ini iaitu diminta kamu menghitung ya peratus sumbangan setiap sektor peringkat pertama, kedua dan ketiga terhadap KDNK negara kita. Okey, dan ini adalah formula dia lah. Untuk sektor pertama kamu kena totalkan pertanian dan pelombongan dan kuari bahagi dengan jumlah KDNK darab dengan 100. Maka kamu akan dapat nilai yang macam ni lah bagi setiap sektor. Dan saya recommend kamu supaya sediakan jawapan dalam bentuk jadual lah. Okey, dalam bentuk jadual. Kalau kamu tak tulis formula pun tak apa, tetapi untuk tahun yang pertama ini tunjukkan kaedah pengiraan. Untuk tahun yang kedua, ketiga ini kamu tulis jawapan saja pun dah cukup. Okey. Manakala peratus sumbangan sektor kedua pula, kamu kena tambah dulu jumlah sumbangan, nilai sumbangan pembuatan dan pembinaan bahagi dengan KDNK darab 100 dan kamu akan dapat ini nilai dia. Okey. Dan ada juga yang meletak lebih daripada 2 titik perpuluhan. Ya, saya dah sebut banyak kali bahawa perlu dinyatakan dalam 2 titik perpuluhan saja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ya, itu adalah syarat yang ditetapkan oleh KPM, ya, yang ditetapkan oleh lembaga majlis MPM, ya, MBM, Majlis Perpiasaan. Kita tak boleh nak engkar, itu arahan soalan, ya. Baik, untuk soalan B pula, soalan B3 pula adalah sumbangan sektor perkhidmatan. Ini total jumlah sektor perkhidmatan bahagi dengan KDNK darab 100 dan kamu akan dapat nilai yang macam ni lah, 57 Y86 2009 2010 dan hingga 2011, ya. Dan kita dapati tahun 2000 untuk sektor perkhidmatan ni tak ada nampak perubahan sangat, kan. Sektor kedua pun tiada nampak perubahan sangat. Sektor pertama pula yang menunjukkan penurunan, kan. So kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya itu C1, kan. C1 dia minta kamu nyatakan kegiatan ekonomi Malaysia yang soalan yang C1, kan, berdasarkan soalan B, kan, adakah berlaku perubahan struktur ekonomi di Malaysia? Baik, didapati bahawa berdasarkan data-data yang kita hitung, yang hitung dalam jawapan soalan B, didapati kegiatan ekonomi Malaysia tidak mengalami perubahan struktur. Tidak, jawapannya adalah tidak. Okey, jawapannya adalah tidak mengalami perubahan struktur, tidak mengalami perubahan struktur. Tidak mengalami perubahan struktur kerana kedudukan peratus setiap sektor tidak mengalami perubahan yang ketara. Tidak mengalami perubahan yang ketara atau hanya ada sedikit perubahan sahaja. Sudah jawab dah di situ, kan. Soalan tanya mengapa? Mengapa? Sebabnya tidak berlaku perubahan yang ketara, kan. Okey, manakala untuk soalan C pula, untuk soalan C2, sektor yang manakah yang memberikan sumbangan terbesar kepada KDNK dan mengapa? Berdasarkan data yang kita hitung dalam soalan B, kita dapati sektor ketiga yang memberi sumbangan
Sektor yang memberi sumbangan terbesar kepada KNK ialah sektor ketiga. Ini markah yang pertama yang kamu akan dapat, iaitu sektor perkhidmatan yang memberi sumbangan terbesar pada KNK, iaitu 57, 29, 58 dan pada tahun 2011. Mengapa adalah jawapan dia ialah pelaburan dalam perkhidmatan seperti infrastruktur cyber semakin bertambah. Ini yang tak ada ramai yang gagal mengemukakan alasan mengapa. Tapi kamu sekurang-kurangnya dapat 1 markah pun dah okeylah. Okey, itu adalah penerangan bagi soalan terakhir untuk ujian penilaian pertengahan penggal kedua. Kalau ada soalan boleh tanya. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih.